Ini bab larangan ta'ammuq, melampaui had dalam amalan agama, wa tanazu', dan bertengkar dalam perkara-perkara yang terlarang ataupun menegak benang basah, wal ghulu fid din, dan bersikap melampau dalam akidah dan kepercayaan agama, wal bid'ah, dan bid'ah. Ini artinya semua ni boleh berlaku ni, ta'ammuq fid din, tanazu', ghulu fid din, dan bid'ah ini boleh berlaku apabila seseorang itu tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Semua bab kecil ni dia balik kepada bab besar. Semua ni boleh berlaku jika seseorang itu atau satu kumpulan, mana-mana kumpulan lah, dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau pegang dengan Quran dan Sunnah, tidak akan berlaku, tak akan berlaku hak ni tak akan jadilah. Tidak akan berlaku pada seseorang itu mengamalkan ni semua ni. Jadi termasuklah hadis yang kita baca malam ni, masuk bawah bab ni lagi. Jadi punca kadang-kadang orang ni nak jadi muta'ammiqin, termasuk dalam muta'ammiqin, ghalin ataupun mubtadi'in, ahli bid'ah. Dia menganggap sesuatu tu molek, molek ibadat. Asalnya memang molek, ada dibuat oleh Nabi SAW, tapi yang dia nak buat tu lebih daripada hak Nabi SAW tentukan. Nabi SAW tidak suruh siapa gitu mau, tapi dia buat melebihi had. Hak itulah yang dilarang. Bila dia buat lagu ni, walaupun asal dia tu molek, dia boleh jadi berlakulah benda-benda ni. Dan apabila berlaku benda ni, nak ubah, payah, amat payah, amat payah. Benda-benda ni sudah ada, bunga-bunga dia ada dalam zaman sahabat, tapi Nabi SAW buat hak tu, hapuskan hak tu, tegur. Maknanya Nabi SAW tak suka, tegur. Supaya apa? Supaya tidak berlaku keadaan yang seperti ini. Dan perkara yang seperti ini boleh jadi berlaku berulang pula jika sekiranya tidak ada teguran dan peringatan daripada ahli ilmu tentang Quran dan Sunnah. Misalnya hadis yang kita baca ni, sebelum pada ni pun lebih kurang tu juga ni. Aisyah berkata Nabi SAW melakukan sesuatu di mana baginda mengambil sikap mudah, memilih jalan ringan dalam amalan itu, tetapi sekumpulan orang tidak mahu, tak sih. Nabi SAW pun dapat tahu. Nabi SAW pun memuji Allah, kemudian berkata, ma balu aqwamin, kenapa ada orang-orang yang mengelak diri, menyisih daripada perkara yang saya lakukan. Apa yang tak saya buat benda supaya hak saya buat tu. Demi Allah, kata dia, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dan paling takut kepadanya. Namun begitu aku tidak buat supaya hak kamu tak saya tu. Jadi ceritanya supaya dengan hak baru ni juga, masalah wisal ke apa tu, dia ada kaitan dengan tu. Wisal yang ni puasa bersama. Ada yang kata dia tak say buka-buka puasa, maknanya sekian lama lah, beberapa lama, 2-3 hari, seminggu kalau boleh, dan mungkin boleh terus lagi. Dia nak buat lagu tu. Sebab apa? Sebab tengok Nabi SAW ni ada nampak zahirnya gitu. Jadi kalau kita buat lagu tu, kalau kita tu Nabi sekadar hak dia buat, dia tak apalah, moga dia tu maksum, dia tu makbul dah di sisi Allah SWT. Jadi kita ni hak banyak dosa, hak kurang ni, hak tidak maksum ni, sepatutnya buat lebih lagi daripada tu. Tu hak dia fikir, hak dia simpul sendiri, dia faham sendiri. Ada yang pula kata tak sini kau sama, tak sini kau sama. Lepas kalau tak sini kalau ke mana? Nafsu ada, kita kasih kita panggil. Kita panggil kan lembu kasih. Lembu yang asalnya bahasa Arab khasi.
Khasi itu maknanya yang kalau zaman itu macam-macam lah cara tu, teknik nak suruh jadi hilang syawak tu. Macam-macam lah caranya, dengan cara dia hentak ke peracur batu. Ada juga sakit sesa lah, ataupun dengan cara lain lagi. Nak matikan kita kata kemaluan itu biar tidak ada nafsu, tak hidup lah, mati pucuk misalnya kita kata. Nak usaha ke arah tu lah, macam-macam cara. Ada yang kata tak setidur semalam, nak malam nak ibadat semacam. Nabi SAW tahu hak tu lah, dia malu, tak bui. Dalam riwayat yang lain disebut berubah muka Nabi SAW. Oleh kerana benda ni benda mungkar dan bercanggah dengan Quran dan sunnah yang dia bawa, maka dia naik. Biar dia berucap lagu ni biasanya dia naik atas mimbar, ataupun dia berdiri secara rasmi khusus. Ini makna puji Allah dulu, lepas tu baru kecek. Bukan semua percakapan dia tu lagu ni sama. Ada kalanya kecek ayat gitu lah. Ni tak ni. Nak ayat ni kepada umum, perintah umum ni tak boleh buat lagu ni. Dan kalau buat lagu ni, kita akan ni Imam Bukhari simpulkan dalam tajuk dia ni. Tidak mungkin lah kita akan termasuk dalam ni. Bukan sekadar mungkin, mesti akan termasuk dalam muta'ammiqin, mutanazi'in, ghalin dan mubtadi'in. Jadi ahli bid'ah termasuklah. Nabi SAW larang. Hak ni cerita ni. Ada cerita lain dalam Bukhari dan Muslim pun ada juga. Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat yang kuat ibadah, ahli ibadah, terkenal ahli ibadah. Dia lagu mana nak puasa sepanjang tahun, saumud dahr, nak puasa nak hari. Nabi SAW kata puasa 3 hari sudahlah dalam sebulan. Dia kata dia mampu boleh buat lebih daripada. Nabi SAW kata 5 hari lah kalau lagu tu. Dia kata dia boleh buat lebih lagi pada. Akak naik suk-suknya. Nabi SAW kata puasa sehari, tak puasa sehari. Itulah puasa Nabi Daud. Tak ada dah lebih daripada tu. Dan Nabi SAW kata la sama man sama dahr. Tidak berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun. Bukan puasa tu, tidak dikira sebagai puasa, tak boleh pahala lagu tu. Paling tinggi setara tu, sekat tu tak boleh lah. Dia pun buat sekat tu. Lepas tu dia kata dia ni ngaji Quran kalau boleh nak hari nak habis. Nabi SAW kata sebulan sekali lah habis Quran molek. Dia kata saya mampu boleh buat lebih pada tu lah. Akak lah. Paling tinggi Nabi SAW kata 3 hari lah, sekali khatam 3 hari. Tak boleh dah kurang pada tu. Nabi tak bui. Lepas tu dia duk amal lagu tu. Siapa dia tua, dia pun sahabat-sahabat ni bila dia sudah berjanji dengan Rasulullah SAW, bila dia sudah kata begitu, dia akan buat lagu tu. Penat letih setara mana pun. Tapi dia kata alangkah baiknya kalau aku dulu menerima pengesyoran cadangan Nabi SAW. Kata gini-gini. Nabi mana dia? Arif. Dia tahu hak mana ke cara yang paling sesuai, dengan mengambil kira semua masa, semua peringkat, bukan kira pada masa muda tu saja. Dia kata gitu, alangkah baiknya kalau aku dulu menerima cadangan Rasulullah SAW. Tapi tak ada arah lah mana, dah muka kata dah kecek dah gitu. Jadi dia buat juga, penat lah dengan penat. Begitulah keadaannya. Nabi SAW tak suka. Sekarang ni kita nak tengok ni, kita nak tengok hak ni, hak Nabi SAW tak suka, hak dia nak buat tu setara tu ya. Kalau buat juga masuk dalam Bukhari kata tadi lah, tajuk tu masuk dalam tu. Kalau nak buat juga, orang panggil tidak berpandukan Quran dan Sunnah lagi lah. Dan boleh jadi bila tidak berpandukan Quran dan Sunnah, dia boleh jadi muta'ammiqin, ghalin, mubtadi'in, boleh jadi. Cuma kita tengok benda ni dia berulang dalam sejarah Islam ni, berulang. Zaman Nabi tak apalah terkawal. Nabi SAW kata lagu ni, tak ada siapa dia lawan dah kata lagu tu. Tapi zaman kemudian kita nak tengok, ini contoh saja, sekadar contoh saja apa yang dibawa oleh orang-orang tasawuf, ajaran tasawuf.
Dan ini tersebar dengan meluas. Mungkin tempat kita ni tidak berapa nyata, tapi dulu kuat juga tempat kita pun. Tapi oleh kerana arus sunnah ni mari, dia konipi nah lah. Itu pun ada lagi nak tahan lagi. Tak tasawuf lagu tu. Tapi dalam dunia ni mana-mana banyak lagi orang duduk mengamalkan lagu ni. Ini kita nak cerita, nak ambil daripada kitab Ustaz Ihsan Ilahi Zahir, At-Tasawuf Al-Mansha' Wal-Masadir. Tasawuf punca dan sumber-sumbernya. Tasawuf ada dalam dunia Islam ni, kebanyakannya punca dia mari mana? Bukan Islam, bukan Quran, bukan sunnah. Sebab itulah Imam Ibn Taymiyah dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, pejuang-pejuang sunnah, dia tentang sangat. Tapi orang-orang yang tidak faham ni, pokok tasawuf ni, dia marah pula. Orang yang tegur tu dia marah, dia cap macam-macam, cap nama. Padahalnya kalau kita perhatikan, tak ada. Hak sunnah Nabi tu, hak paling molek. Ya. Misal ni contoh. Kita nak baca. Setengah-setengah tu tak salah baca lah, pakai terjemah sekali. Ini contoh. Sekadar contoh saja. Kalau Nabi SAW larang orang tak boleh nikah, tak boleh mendekati isteri dia. Abdullah bin Amr bin Al-As tadi diceritakan dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada juga. Nabi SAW dapat tahu gitu. Ayah dia pergi royak ke Nabi, Amr bin Al-As royak. Lepas tu ayah dia pergi tanya, bini dia lagu mana? Bini dia kata, tak cara rasa, tak cara, ahli ibadat sungguh. Nabi SAW panggil dia, jumpa dengan dia. Dia pun jumpa dengan Nabi. Dia pun apa kain, biar Nabi duduk. Nabi tak boleh duduk atas kain, Nabi duduk atas tanah. Tak setuju dengan dia. Nabi pun royak ke dia lah, gini. Maknanya zaman Nabi terkawal kan? Nabi tak say lagu tu. Tapi kalau kita tengok orang-orang sufi ni lagu mana? Hak ni ambil daripada kitab sufi yang muktabar lah ni. Misalnya ni orang-orang sufi ni memang dia menggalakkan biar tak nikah. Hak tu lebih molek. Sedangkan Nabi suruh nikah. Dalam Quran suruh nikah, dalam hadis suruh nikah. Ni dalam tarekat-tarekat ni tak sepenuh tak jadi molek kalau sekiranya nikah. Apa dia kata? Misalnya kalau kita perhati, ni At-Tusi sebut, Attar meriwayatkan daripada Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham ni orang yang masyhur lah dalam tasawufnya. Kalau kita perhati sejarah Ibrahim bin Adham tu serupa dengan sejarah Buddha. Hak tinggal anak bini dia lari. Ibrahim bin Adham pun lagu tu lah juga. Tak cara ke anak bini dia, lagu tu tinggal anak bini. Pergi duduk atas, segenak dalam hutan, segenak dalam padang pasir. Lagu tu betul-betul serupa dengan sejarah Buddha. Pernahkah boleh kita royak ke? Nabi tu benarlah tak ada sahabat buat lagu tu? Ada? Tak ada. Tapi dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ini misalnya, idza tazawwaja al-faqir, kata dia, kata Ibrahim bin Adham, famathaluhu mathalu rajulin qad rakiba as-safinah fa idza wulida lahu walad qad ghariqa. Perbandingan orang fakir, maknanya ahli tasawuf lah, fakir ni maksudnya, yang menikah serupa dengan orang naik kapal, naik perahu. Tu nikah maknanya naik perahu. Kalau boleh anak, maknanya dia tenggelam, terbenam, karam perahu dia, kapal dia tu karam. Tu tengok. Ini semua ni boleh membawa orang je tak sini, tak minat ke arah menikah. Suhrawardi berkata, Suhrawardi ni orang penting ni, Suhrawardi ni Awariful Ma'arif tu suhur lah kitab dalam tasawuf. Tapi Suhrawardi ni pada masa pemerintahan Islam tu dihukum bunuh dia. Kebanyakan orang tasawuf ramai hak kena bunuh. Pasal apa? Lari daripada Quran dan Sunnah jauh sangat. Tapi orang tasawuf junjung ni. Dia kata ke dia, Suhrawardi kata, man ta'awwada afkhadan nisa la yuflih. Orang yang biasa dengan paha perempuan, kata dia, tak akan selamat. Hak mana ni maksudnya? Kalau berzina semua kata begitu. Semua kata begitu, orang sunnah pun kata lagu tu. Hak ni maksud isteri lah. Abu Talib Al-Makki
Abu Talib Al-Makki ni, kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu, asas dianya kitab Abu Talib Al-Makki ni, namanya Qutul Qulub, masyhur kitab itu. Apa dia kata? Orang-orang sufi menganggap dia ni kutub. Dia ambil daripada Abi Sulaiman Ad-Darani. Dia kata, man tazawwaja faqad rakana ila dunya. Sesiapa yang nikah berarti dia condong kepada dunia. Itu. Suhrawardi lagi dalam kitab dia menukilkan daripada Sulaiman Ad-Darani juga, dia kata, ma ra'aitu ahadan min ashabina tazawwaja fa thabata ala martabatihi. Kita tak ada nampak seorang pun daripada ahli-ahli tasawuf ni yang mana menikah lepas tu dia tetap dengan martabat dia, jadi jatuh darjat dia. Gitu. Makna makam dia tu kau turun, bukan kau naik. Semua lagu tu kita tengok. Abu Talib Al-Makki lagi menukilkan daripada Sayyidut Taifah. Di sini dia bagi rujuk ke belakang. Kalau jilid muka surat apa, bagi belakang. Bukan dia kata saja ni, bukan tuduh. Inilah hak sebenar. Dia kata apa? Dia petik daripada Sayyidut Taifah yang terkenal itu, Junaid Al-Baghdadi itu, Sayyidut Taifah, penghulu orang-orang tasawuf. Apa kata penghulu orang-orang tasawuf? Uhibbu lil murid al-mubtadi alla yushghila qalbahu bitazawwuj. Saya suka, kata dia, kena kalau murid pelajar hak baru ni, kata dia, jangan menyibukkan hatinya dengan berkahwin. Sebab tu orang-orang tasawuf kadang-kadang 40 tahun, 50 tahun tak nikah lagi. Sampai masa dia boleh mimpi baru nikah. Umur 55 nak mati, betul tak? Baru nikah. Mudah-mudah tidak nikah. Sebab itulah, sebagaimana dinukilkan daripada Bishr bin Al-Harith, bahawa orang kata kepada dia, orang duduk kecek ni tentang kau ni. Tak apalah tu, kita tidak nak ambil semua ni. Dia katanya, orang ceritanya, hak moleknya, kata dia, orang tasawuf sampai sekarang ni tak usah nikah, kata dia. Tu rekahnya. Lepas tu Suhrawardi menukilkan lagi. Suhrawardi berkata, menikah ni bermakna kita jatuh daripada azimah kepada rukhsah. Daripada tempat tinggi kepada tempat rendah, dan bermakna kita mengikat diri dengan anak-anak dan isteri, dan kita berputar di sekitar kawasan yang bengkok-bengkok, kata dia, dan kita terpengaruh dengan dunia selepas daripada zuhud, kata dia, dan cenderung kepada hawa nafsu, mengikut tabiat dan adat. Kemudian dia pun nukilkan satu hadis yang palsu. Orang-orang tasawuf ni biasalah hadis palsu ni, permainan dia. Itu modal dianya. Atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu selepas 200 tahun, 2 kurun, ialah rajulun khafiful had, kata dia. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa khafiful had itu? Apa? Nabi SAW kata, alladzi la ahla lahu wala walad. Orang hak tak ada bini, tak ada anak, hak tu hak paling molek. Lepas tu tak apa lagi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata, janganlah kamu cenderung kepada perempuan, jangan kamu menikmati perempuan, kata dia, kerana perempuan ini menjauhkan manusia daripada hikmah, kata dia, mendekatkan manusia kepada syaitan, dan perempuan adalah perangkap syaitan daripada Bani Adam ini. Sesiapa yang cenderung kepada perempuan sepenuhnya berarti dia cenderung kepada syaitan, dan sesiapa yang lari daripada perempuan, syaitan putus asa, tidak akan dapat menguasainya, kata dia. Tidak ada, syaitan ni paling suka sangat kepada orang yang cenderung kepada perempuan. Dan kejahatan ini ada pada perempuan di mana pun mereka berada. Apabila kamu lihat, maknanya orang yang menghargai perempuan,
pada zaman dia tu, hendaklah kamu jangan harapkan kebaikan lah pada orang tu. Setara tu. Lepas tu orang kata ke dia, lagu mana dengan hadis Rasulullah? Kan Rasulullah kata, hubbiba ilayya min dunyakum salah. Daripada dunia kamu ni, Allah SWT timbulkan kasih di dalam hatiku terhadap 3 perkara. Nabi sebutkan perempuan tu. Dia kata Nabi maksum, kata dia. Tengok lagu ni lah, 10 sahabat dulu lah. Tengok, dia keliru. Dia telah menyampaikan apa bahaya yang ada pada perempuan itu kepada kamu. Perempuan ini adalah musuh seseorang, zahir dan batin. Musuh lelaki, zahir dan batin, kata dia. Kalau dia menyatakan kasih sayang, dia akan membinasakannya. Kalau dia menyembunyikan kasih sayang kepadanya, walaupun dia menyembunyikan kasih sayang kepadanya, dan Allah SWT menjadikan perempuan itu sebagai fitnah. Kami berlindung dengan Allah daripada fitnah perempuan. Tengok kata dia. Parah-parah semua ada rojokan-rojokannya, kita tasawuf lah. Lepas tu ni sufi yang lain pula, Hudzaifah Al-Mar'ashi, dia berkata, sepatutnya seseorang ni kalau diberi pilihan kepada dia di antara dipancung pancung kepala dia dengan nikah, sepatutnya dia pilih biar kena pancung, kata dia. Gitu mu. Pasal apa? Fitnah. Pasal fitnah perempuan. Ni masalah nikah ni, bukan masalah nak berzina dengan orang apa ni, bukan mahram ke apa tu, tak kira hak tu kita pun kata lagu tu, orang-orang sunnah pun kata lagu tu. Ni masalah nikah. Lepas tu dia petik lagi daripada apa ni, orang besar sufi, ma tazawwaja ahadun min ashabina illa taghayyara. Tokoh-tokoh tasawuf hak mana menikah berubah laku, kata dia. Berubah laku orang lah tu maksudnya. Ini kata siapa dia pula? Sya'rani, orang besar dalam tasawuf ni. Dia nukilkan daripada Rabah bin Amr Al-Qaisi, salah seorang ahli tasawuf besar juga ni. Dia kata, seseorang itu tidak akan sampai kepada darjat siddiqin selagi dia tidak meninggalkan isterinya seperti janda. Itu dia. Dan anak-anaknya dia tinggal seperti anak yatim. Dan dia pergi berlindung ke tempat-tempat anjing. Mana pergi duduk sekali dengan anjing, duduk bergelumang dengan anjing. Hak tu baru sampai kepada maqam siddiqi. Lagu ni ajaran tasawuf. Ajaran Nabi nya lagu mana? Tengok, jauh dah lari. Lepas tu Abul Hasan Ali Al-Hijwairi, ini pun ahli tasawuf besar juga ni. Hijwairi ni ahli tasawuf besar. Perkarangan dia nya Kashful Mahjub dalam bahasa Farsi. Ni dia kata, dia cerita pelik ni. Kita baca terjemahan dia sajalah. Dia kata dia sampai ke satu kampung dengan maksud nak pergi melawat satu orang besar lah, orang yang masyhur pergi. Jadi bila saya masuk dalam rumah dia, pasal panjang cerita ni, kalau baca pun ambil masa saja, terjemah saja. Tengok dalam rumah tu bersih bukan main, macam rumah wali-wali lah. Tiba-tiba saya dapati di dalam rumah tu ada 2 penjuru. Di penjuru sana ada seorang lelaki, di penjuru sini ada seorang perempuan, kata dia. Ada 2 mihrab. Mihrab sebelah sana, bucu sana tu lelaki, mihrab sebelah sini perempuan. Tua dah. Hak lelaki tu pun tua, hak perempuan tu pun tua, tapi mukanya jernih, bersih muka dia. Kedua-duanya sudah letih dah kerana kuat ibadatnya, kata dia. Kedua-dua mereka gembira kerana kedatangan saya, kata dia. Saya duduklah di sana selama 3 hari, kata. Bila saya nak balik, saya pun tanya Syekh, siapa dia hak tina duk bucu balik tu? Dia duk balik ni. Saya tengok macam tak apa. Dia kata dari satu segi dia ni sepupu saya, hak tina. Dari satu segi yang lain pula bini saya, dia kata. Saya pun kata hak ni dia ni hak pergi ni, Ibrahim Al-Khawas ni pergi ni, cerita dia. Khawas ni, orang Khawas ni bukan main-main ni. Dia kata saya nampak dalam masa 3 hari ni macam orang asing
Terus tak ada kena mengena ni. Pasal tak ada nampak cakap ke apa, tak ada. Macam orang lain suku cakap. Gialah kata dia memang. Semenjak 65 tahun duduk lagu ni, kata dia. Duduk lagu ni walaupun suami isteri 65 tahun. Tua benar lah pada masa tu. Saya pun tanya, apa yang gitu mod? Kata dia. Nah, saya tanya. Dia kata gini, ceritanya gini. Zaman muda mula kami ni saling cinta mencintai. Itu dia. Kami ni jatuh cinta terhadap satu sama lain pada masa budak-budak dulu. Tapi ayah dia tak serik saya, kata dia. Nak menikah tak serik. Jadi cinta kami ni masyhur lah, orang tahu belaka. Cinta kami ni tahu. Lepas tu ayah dia mati. Jadi pak saudara ayah saya ni pak saudara dia. Jadi kira-kira jadi nikahlah saya dengan dia. Malam pertama bila bertemu, kata dia pun kata ke saya, bini dia ni kata, engkau tahu kan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita ni. Selama ni kita mencintai satu sama lain dari jauh saja, tak boleh berjumpa. Sekarang ni Allah SWT telah mempertemukan kita sebagai suami isteri dan telah membuka segala ikatan yang terlarang di sisi Allah, di sisi masyarakat pun tak ada gapo dah, kata dia. Tidak begitu kah? Saya pun kata, ya memang. Kalau begitu, kata perempuan isteri dia, alangkah baiknya kalau kita ni meninggalkan malam ini nafsu, hawa nafsu. Kita buat hawa nafsu, kita buat, dan kita pijak maksud kita tu, kita jerit maksud kita tu, tak usah hiraukan, kata dia. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dia mempertemukan kita. Betul juga, saya kata. Dia kata betul juga. Maka malam tu beribadat. Malam kedua, malam tu pun juga lagu tu siapa? Lama-lama tua tak tanya lah, berkali muka maklum dah. Muka 65 tahun. Lagu tu lah. Dia kata waqad tammat al-an 65 aman lam yamassa ahaduna al-akhar wa nahnu naqdi kull al-umr fi syukrin ni'mah. Tu dia. Sekarang ni sudah 65 tahun tak sentuh. Masing-masing kami tak sentuh satu sama lain. Tak sentuh. Dan kami menghabiskan umur ni dalam syukur kepada nikmat Allah SWT. Dari satu segi kan nampak tinggi tu syukur, tidak? Tapi apa maknanya buat kerja lagu ni? Ambil mana lagu ni? Hak ni lah yang orang-orang sunnah tentang sangat tu. Dia duk ajar benda-benda lagu ni. Bukan bukan dua, beratus-ratus cerita dia lagu ni. Beratus-ratus cerita. Kalau nak sebut boleh tak nak sebut lah. Hak lagu ni banyak. Kita tidak nak sebut semua lah. Nak sebut lagi cerita Sirat At-Tusi menyebutkan kisah seorang sufi yang menikah dengan seorang perempuan, duduk sekali selama 30 tahun tapi masih dara. Kerja apa? Attar meriwayatkan daripada Abdullah Al-Khafif, sufi yang masyhur, dia menikah dengan 400 orang perempuan. Tak apalah tu, kita tak masuk akal pun tak apalah. Orang-orang sufi ni memang banyak perkara kita tak boleh nak faham cerita dia. Tetapi dia tidak berjima dengan seorang pun daripada mereka. Pandai kau hak ke dia? Sya'rani menukilkan cerita seorang sufi ni. Yalah, Yaqut Al-Arshi nama dia. Yaqut Al-Arshi. Dia menikah dengan anak tok guru dia. Selama mana? Abbas Al-Marsi, tok guru dia. Duduk sebagai bini dia 18 tahun. Dia tidak mendekati isterinya itu. Pasal apa? Pasal malu payah pada ayah dia, tok guru dia. Lepas tu berpisah. Dengan mati, susuk mati gitu. Masih darah lagi bininya. Inilah, ni cerita dia bangga ni dengan benda-benda lagu ni. Oh, tak tahu tengok kata dia, tak tahu ke dunia. Bagus. Tinggi tu. Padahal boleh dah kan nak kira halal dah. Tu Zahid mati dah. Jadi lekehlah Nabi tu, sahabat tu, Zahid dia. Lekeh sebab anak ramah, nikah ramah. Dia akan jadi situ. Hati yang jadi masalahnya kitanya. Kalau tidak pergi situ tak apalah, demo lah. Nak jadi sebuah sami Buddha kau sami Hindu kau. Ikutlah. Masalahnya kait dengan sunnah ni. Jadi nampak lekehlah Nabi. Dan kalau kita banggakan dengan hak ni. Lepas tu dia Sya'rani nukilkan lagi daripada ahli sufi mutaqaddimin, Mutarrif bin Abdullah
Dia kata apa? Sesiapa yang meninggalkan perempuan dan makanan, fala buddalahu min zuhur karamah, mesti akan nyata keramat pada dia. Jadi yang dicari keramat, maka tak usah cara ke perempuan. Lepas tu ni nukil lagi daripada sufi lagi. Sesiapa yang berkahwin, berarti dia memasukkan dunia ke dalam rumahnya. Berhati-hatilah, berwaspadalah daripada berkahwin. Banyak lagi lah yang lain-lain lagi ya. Sedangkan dalam Quran kita tengok banyak benar lah suruh menikah ni. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau sesak pun nikah, Tuhan boleh jadi kaya. Suruh menikah. Menikah tu di antara bukti kekuasaan Allah, kewujudan Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tanda Tuhan, Dia menjadikan untuk kamu daripada bangsa kamu sama manusia isteri-isteri, supaya kamu tenang hidup bersama mereka. Dan Allah meletakkan kasih sayang dan rahmat di situ. Rahmat dia duduk situ. Dia mau ni nak tolak rahmat. Dan banyak lagi lah. Abi Dzar tanya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sedekah. Kalau dia bergaul dengan isteri dia pun sedekah. Abu Dzar kata, macam mana boleh pahala? Fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, pada kemaluan seseorang kamu itu ada sedekah. Nabi kata, qalu, sahabat kata, lagu mana kita melepaskan nafsu kita, lepas tu boleh pahala kita? Sahabat muskil. Nabi SAW kata, afara'aitum law wada'ahu fi haram hal alaihi wizra. Lagu mana kalau dia gunakan di tempat yang haram, dia tak boleh dosa? Sahabat kata, iyalah dosa lah. Hal lagu tu lah juga, kalau dia letakkan di tempat yang halal boleh pahala. Nabi SAW ajar lagu tu, tak ada apa. Sebab itulah Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahmatullahi alaihi berkata, laisal uzubah min amril islami fi syai'. Hidup membujang ini bukan ajaran Islam langsung sama sekali. Hidup membujang itu. Nabi SAW nikah 14 orang. Mati, ketika Nabi mati, bini dia 9, kata dia. Ni Imam Ahmad sebut. Lepas tu tak apalah, banyak lagi lah. Nabi SAW katakan, orang tak boleh menikah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang benci kepada sunnah aku, bukan dari kalangan aku. Nabi tak mengaku umat. Lepas tu Nabi suruh nikah, suruh pilih kalau boleh. Tazawwajul waludal wadud fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Kau berkahwinlah dengan perempuan yang beranak, yang pengasih, kerana aku akan berbangga dengan banyaknya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain besok. Ni puak-puak ni jadi ramai kau kalau lagu ni nikah pun. Apatah lagi kalau tak nikah. Jauh lagi. Hak ni ajaran siapa ni sebenarnya? Ajaran Kristian. Ajaran Kristian dalam kitab Bible banyak benar lah ada lagu ni. Dalam kitab Injil banyak benar lah. Nabi Isa kata, ni dikatakan, Nabi Isa kata di dalam Injil, dia kata, molek benar kalau seseorang itu tidak menyentuh perempuan. Tuhan Nabi Isa kata. Lepas tu Nabi Isa kata pula ni, di dalam Injil Matta, dia kata apa? Saya mengesyorkan kepada orang-orang yang tak menikah, molek kalau mereka itu kekal seperti saya ni, tak nikah. Lepas tu ajaran Kristian lah lagu tu. Lepas tu panjang lagi lah, banyak lagi lah disebutkan di sini. Hak tu pengaruh Kristian. Pengaruh Kristian masuk dalam tasawuf. Bukan sunnah. Dan kalau buat lagu tu tidak bid'ah. Tidak melampaui had, melampaui batas, langgar dah tu. Kata saja Rasulullah, lebih Quran dan sunnah tu lebih, kata saja.
Dari segi amal tak sih ikut Rasulullah. Lagu mana? Dipuji pula. Lagu mana puak sufi? Sidi Ali Khawas, tok guru kepada Abdul Wahab Sya'rani, berkata, dia kata tak pernah saya lihat orang arbabul ahwal. Arbabul ahwal ni orang yang ada zauq tasawuf dia lah, yang masuk ke Mesir melainkan kurang, dia jadi berubah jadi kurang, makam dia tu rendah jadi, kecuali Syekh Abdul Rahman Al-Majdhub. Hak ni hak tak kurang darjat dia, makam dia tak rendah, tak turun. Dia ni maqtu'adz zakar, qata'ahu bi nafsihi awaila jadbihi. Dia ni kemaluan dia terpotong, dia sendiri kerak langsung lah tu. Bukan sunat tu lah hak tu. Dia kerak langsung. Bila dia kerak ni, pada ketika mula-mula dia jad. Jad ini istilah tasawuf, tak khabar diri. Majdzub, orang panggil orang hak kena buah ni majdzub. Jadi agak-agak gila lah, tak berapa siuman, tak khabar diri. Duk meraya ratus 10 gila lah, kecek koksi. Tu orang tasawuf kata molek lagu tu majdzub dia panggil. Cuma dia tak panggil gila, dia tak panggil majnun. Dia tak panggil majnun, dia panggil majdzub, dia tukar. Supaya orang Syiah lah, hak pelawak tu dia tidak panggil pelawak, dia tidak panggil kadhib, dia panggil taqiyah. Lagu tu lah. Ni orang tasawuf ni ada juga jenis-jenis tu lah. Dia hak ni hak tak berubah, tak turun darjat dia. Lepas tu ajaran tasawuf lagi. Ni nak ayat. Hak ni hak lari daripada sunnah ni. Pada sehadis ni malam ni. Pada sehadis ni kalau nak main lagu ni. Banyak lagi hak pengaruh hak Kristian tu ialah hak pengaruh Hindu, pengaruh Buddha, pengaruh agama Jain, pengaruh macam-macam ada. Tapi orang tak khabar ni, tak khabar. Tak sedar hak ni. Dia kata ke dia? Dalam hak ni ajaran ni molek kalau tak makan, tak ada menikmati nikmat-nikmat Allah, makanan-makanan yang sedap ni molek. Hak ni Kristian pula gitu, Hindu pula gitu, molek kalau tak makan hak penyawa ke apa. Apa tasawuf pula gitu juga. Ini betul-betul ajaran Kristian dan ajaran Hindu. Kita nak pilih-pilih baca ni. Suhrawardi dan Siraj Tusi dan Qushairi meriwayatkan daripada As-Sariyus Sakti. Orang tasawuf hawa ni tasawuf hawa ni lagu ni dah. Tasawuf kemudian tahu sahabat ngaku kecek dengan Tuhan, naik merak semacam anak malam. Dah adalah ni. Orang tak pakar macam lagu tu, tak tahu sunnah mana. Kata ahli sunnah wal jamaah, kata pegang Quran dengan sunnah, tapi lagu tu keadaan. Dia kata apa dia? Dia kata serius sakti kata, jangan ada pada engkau apa benda pun yang boleh engkau bui kat orang. Hak tu hak boleh. Hak orang Islam hak diajar oleh puak-puak sufi ni, puak-puak tasawuf ni lagu tu hak bolehnya. Siapa jangan ada kau satu dengan kita, hak kita boleh bui kat orang. Hak tu hak boleh. Qushairi. Ni dalam apa ni? Risalah Qushairiyah masyhur. Qushairi dia ambil daripada salah seorang sufi yang awal dulu, Daud At-Tai namanya. Kata dia kata apa? Sum anid dunya. Puasalah terhadap dunia. Puasa dengan dunia ni. Puasa dengan dunia bukan puasa bulan puasa tu. Puasa dunia ni tak usah anggap satu lah, ambil dunia ni. Waj'al fitraka al-maut. Baru kamu buka mati tu. Hak tu kamu kena anggap hak tu hak masa buka kamu ni. Wa firra minan nas, larilah daripada orang. Kafirarika minas sabu', seperti kamu lari daripada binatang buah. Nabi SAW suruh baiki masyarakat, suruh bergaul dengan masyarakat, dia suruh lari daripada orang, supaya lari daripada binatang buah.
Hak ni Syekh Junaid Baghdadi, Sayyidut Taifah. Dia kata kepada dia, saya suka kalau pelajar hak baru jangan menyibukkan diri dia dengan berusaha cari makan, cari piti. Tak sah. Kalau tidak, keadaannya akan berubah. Keadaannya akan berubah. Tapi orang tasawuf kata ni mula-mula tasawuf tu kadang-kadang 20 tahun akan habis. Mula-mula tak habis lagi peringkat marhalah yang pertama. Selagi tu guru kata tak boleh tu situ 20 tahun. Lepas tu dia kata lagi, kita dapat ilmu tasawuf ni bukan dengan kata sipulan kata sianu, bukan dengan omong kosong, tetapi daripada lapar tinggal dunia dan dengan memutuskan hubungan kita dengan segala yang lumrah dan segala perkara yang baik-baik yang dianggap molek oleh orang, sedap, tinggal belakang hak tu, belapar. Hak tu kita boleh tasawufnya dengan belapar, dengan tinggal dunia. Tak secara kepada benda-benda hak lumrah hak orang ramai ni, tak secara. Hak tu kita boleh tasawuf. Jadi nak boleh ilmu tasawuf ni kena lagu tu lah, baru boleh. Lepas tu dia kata lagi, Ibnu Ajibah pula dalam Iqazul Himam, syarah kitab Hikam, dia katakan dia, al-faqru asasut tasawuf. Fakir ni, sesak ni adalah asas tasawuf. Wa bihi qiwamuhu, inilah tiang seri. Hak ni tiang seri, hak ni lah penegak tasawuf ni, iaitu sesak. Jadi kalau lagu tu molek benar, sebab tu penjajah orang kafir suka benar ni. Kalau orang Islam jadi lagu ni, nah, biar boleh ke dia dunia, biar boleh ke dia kaya, hak kita jadi sesak lah. Lepas tu bukan seorang ni, banyak lagi yang lain. Mabna tasawuf ala al-faqr, asas tasawuf ni letak atas sesak tu. Junaid lagi berkata tentang zuhud. Zuhud dia, az-zuhud huwa takhallil aidi minal amlak. Zuhud ni apa dia? Tak ada milik gapo-gapo benda dunia, tak ada milik. Tak boleh nak sebut milik ke tanah kau, rumah kau, tak ada. Hak tu zuhud. Lepas tu banyak lagi yang lain. Kita nak baca sikit-sikit ni. Ibrahim Al-Matbuli, ini juga orang tasawuf. Dia kata apa? Setiap ahli tasawuf dia tidak berasa lapar dan tidak telanjang, kata dia. Dia masih lagi anak dunia. Orang dunia, ahli dunia. Jadi maknanya ajaran ni ajaran lapar, ajaran telanjang. Ni ajaran jin ni lagu ni. Ajaran Hindu ni lagu ni. Lepas tu dia kata, telanjang tu ketika tak khabar. Siapa dia suruh tak khabarnya? Peminum arak tak khabar, boleh buat, boleh bunuh orang, boleh. Siapa dia suruh? Apa ya beramal gitu mau? Kalau kita ngaji Quran banyak ayat tak ada dia jadi gitu mau. Siapa tak khabar ke diri? Hak tu hak paling lebihnya. Ini benda lain tu ni. Jadi ni rasuk, sudah dirasuk. Ni Sufi Imaduddin Al-Umawi dalam kitab dia Hayatul Qulub, nama kitab Syiah, ada juga dalam tasawuf. Dia kata ada satu orang masuk jumpa dengan seorang ahli tasawuf yang bercakap tentang zuhud. Tapi dia ada lagi tempat sakut baju tu, ada baju duk sakut. Dia pun kata, "Hai Syekh, tak malu ke duk kecek cara ke zahid? Baju ada 2 lah lagi. 2 lah tu pun lagu tu tu." Dia celah dah. Sarius Sakti, dia tegur, dia celah orang yang memiliki 10 dirham saja. Dia kata duduk sekali dengan pokok tasawuf ada 10 dirham lagi. Maknanya pelik lah. 10 dirham pun tak boleh, 10 riyal pun tak boleh. 10 riyal pun tak boleh. Kalabadhi. Kalabadhi ni penulis At-Ta'arruf bima'rifati limadhhabi ahli tasawuf. Itu kitab dia. Dia ambil daripada Ahmad bin As-Samin. Dia kata, aku pergi duduk jalan di Mekah, tiba-tiba aku jumpa dengan satu orang duduk tepi. Kemudian, "Arithni ya rajul, tolong aku, tolong saya ni. Allah," kata dia, "tolong aku." Saya pun kata, Bapaknya mari gitu. Ni ambil pitih aku.
Kata dia, tolong aku. Aku tidak dapat zikir kepada Allah dalam keadaan pitih ni ada sekali dengan aku. Aku pun ambil, kata dia. Pitih tu dia suruh ambil. Bila aku ambil, dia kata labbaik Allahumma labbaik. Bila aku ambil daripada dia, berapa ya pitih? 14 dirham jah. 14 dirham. Cuba fikir, kalau amal lagu ni, nak amal lah, nak amal, nak tak sih lagu ni. Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ni orang penting ni dalam tasawuf. Perkara dia kena ada pada orang nak jadi abdal, wali abdal. Ni istilah tasawuf lakon. Kena perut kepeh, lapar. Kena diam, tak boleh kecek dengan orang. Kena berkhaluat, sunyi-sunyi. Dan kena berjaga malam. Lepas tu panjang lagi lah ceritanya. Ni Rifa'i menukil Ahmad bin Abil Husain. Rifa'i ni pengasas kepada tarekat Rifa'iyah lah, masyhur di Mesir. Masyhur di Mesir. Dia kata kepada dia, aku tidak suka fakir ni, fuqara, dia panggil ahli-ahli tasawuf ni, dia panggil fuqara, masuk ke dalam bilik mandi air panas. Tak suka. Aku suka semua anak-anak buah aku ni berlapar, biar telanjang, kata dia. Biar sesak, biar hina, biar miskin, kata dia. Aku suka kalau semua ni berlaku kepada anak buah aku, kata dia. Maknanya kalau mandi kan jadi segar kita, jadi segar, jadi dunia tak boleh. Mandi bilik panas tak boleh. Kalau sejuk biarnya pecah hilang kulit tu. Lepas pada tu hak dia kenal dengan dia anak buah ni, biar lapar, biar telanjang, biar sesak, biar apa-apa ke dana. Aku suka kalau orang tu anak buah tu jadi sesak, jadi aku kenal pula. Tapi kalau kita kecek dengan orang tasawuf, dia akan kata dia kecek lagu lain tu, dia mau tak faham. Iyalah, kita faham sekat tu ya. Kita faham. Memang kita faham sekat tu ya. Dia mau faham lagu lain, cuba royak. Apa maknanya? Lepas tu Abul Muzaffar kata, Abu Bakar Al-Warraq kata, zuhud ini, kata zuhud itu, dia terdiri daripada 3 huruf. Huruf tu ada makna tu. Kata dia, Zai, Ha, Dal. Zai maknanya tarkuz zinah, tinggalkan segala perhiasan. Ha mana tarkul hawa, tinggalkan segala nafsu. Dal mana tarkud dunia, tinggalkan dunia. Tak ada gapo dah lah, habis tinggal. Abu Talib Al-Makki ni menjadi rujukan utama kepada Ihya Ulumuddin itu. Dia ambil daripada Sufyan. Kononnya Sufyan kata, padahal ni dak ni kok ada sini tahulah betul ke tidak, tapi ada lah dalam kitab. Orang kata sahabat memang ada amal. Kalau tak betul, maknanya tokoh-tokoh ni tidak lagu tu. Jadi makna orang berbohong atas nama dia, tak boleh pakai lah kalau lagu tu. Muka dia tidak ajar lagu tu, tak boleh pakai. Kalau kita kata dia ajar lagu tu, pakai, habis, tinggal sunnah, tak pakai hak Nabi pun. Apa dia kata? Orang yang berpuasa, kalau dia fikir petang nanti nak makan gap dia, dosa, satu kesalahan. Kata dia. Sahal At-Tusturi berkata, kalau ada lagu ni akan mengurangkan puasa dia. Hudzaifah Al-Mar'ashi, ini orang tasawuf, dia kata 40 tahun dia tak ada baju selai yang ada. 40 tahun selai. Molek dah tu lagu tu, molek. Lepas tu Kalabazi sebut, ni daripada Abil Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Farisi, dia kata di antara rukun ajaran tasawuf ya tarkul iktisab, meninggalkan berusaha cari makan, tak usah cari makan. Wa tarkul iddikhar wa tahrimul iddikhar, dan mengharamkan sipai harta ni haram. Itu rukun tasawuf. Lepas tu bukan seorang dua ni, ramai lagi sebut. Tasawuf ni apa dia? Nabdhud dunya kulliha, buang dunia semua sekali. Itu tasawuf.
Ni pula Samnun Al-Muhib kata, dia ambil ni salah seorang sahabat Sariyus Sakti. Dia kata ahli tasawuf yang sebenarnya kau dia, iaitu dia mesra dengan ketiadaan, dengan sesak. Seperti mana orang jahil mesra, suka dengan kekayaan, dan dia berasa takut kepada kekayaan, seperti mana orang jahil takut kepada kepapaan. Lepas tu orang tanya Abu Yazid Al-Bistami, ni pun orang besar-besar belakang. Orang tanya, tuan dapat martabat ni, darjat makrifat gini mau tinggi ni lagu mana? Dia kata bi batnin ja'i' wa badanin 'ar, dengan perut yang lapar dan tubuh yang telanjang. Itu dia kata. Kalabazi menyebutkan orang-orang tasawuf lagu mana? Mereka meninggalkan dunia, meninggalkan tanah air, meninggalkan sahabat handai. Mereka menjelajah, mengembara serata dunia, melaparkan diri sendiri. Wa a'rau al-ajsad, dan mereka menelanjangkan tubuh dia. Tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Jadi kita kata pakaian tak ada lagu mana? Tak kalah. Tak tutup aurat. Baiklah kalau kita kata tak tutup aurat, tutup aurat saja. Maknanya tak pakai baju. Hak tu maksud telanjang. Molek kalau lagu tu. Molek kalau lagu tu. Nak ajar orang biar semua ni jadi lagu tu. Abu Talib Al-Makki berkata, hak ni dia ambil daripada ajaran Kristian ni. Dia kata ajaran Kristian ajar lagu ni. Lepas tu hak ajar dalam tasawuf lagu ni juga. Dikatakan Nabi Isa berkata, aji'u akbadakum, kamu laparkan perut kamu, wa'a'ru ajsadakum, kamu telanjangkan tubuh kamu. Mungkin pada ketika itu hati kamu akan nampak Tuhan. Baru ada makrifat apabila buat lagu tu. Ini banyaklah yang seumpama ini. Lepas pada tu ada ni, kita sampai dulu pun ada ulama-ulama kita pasal gali buat dalam kubur tu, tidur dalam tu, pergi keluar, pergi dalam gua, pergi tempat orang tak ada ni, orang panggil khanqah. Kalau di India dalam bahasa Urdu dia panggil khanqah. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil zawiyah, zawaya. Hak ni tempat sini duk ibadat, tempat duk ibadat. Hak ni tak ada dalam Islam. Tidak pernah Nabi SAW buat, tidak pernah sahabat-sahabatnya buat. Hak buat siapa dia? Ahli tasawuf. Dan hak buat lagu ni siapa dia? Buat Hindu, buat Buddha. Buat tu memang buat sungguh lagu ni. Dan banyaklah ceritanya. Kalau boleh baca buku ni lagi molek. Ini dari segi adakan tempat-tempat khusus lagu tu. Dia sebenarnya nak tarik orang ni jadi tinggal masjid ni, tak cara ke masjid ni. Tak penting mana masjid, penting hak tu lagi, khanqah tu lagi, doa ibadat situ lebih lagi. Akhirnya gitu. Sebab itulah di sini dia buat kesimpulan 6 sebab salah mengamalkan cara lagu ni. Yang pertama, ini adalah satu binaan yang seperti ini tidak ada dalam Islam. Binaan yang seperti ini, tempat-tempat khusus untuk ibadat lagu ni, yang ada dalam Islam masjid, hak tu ada. Yang kedua, silapnya kerana dia menjadikan satu tempat menyamai masjid dari satu sudut, yang mana jadi kehukuran lah orang di masjid, sebab ada lagi tempat lain untuk ibadat lebih molek. Sedangkan dalam dunia ni kalau tempat ibadat mengikut sunnah tak ada masjid, hak lebih. Yang ketiga, mereka mematikan diri mereka, tak dapat pahala. Boleh pahala langkah, setiap langkah nak pergi masjid boleh pahala. Ni kalau tak pergi masjid, pergi ke tempat lagu tu, tak dapat dari situ. Yang keempat, menyerupai Nasara. Kerana orang-orang Nasara memanglah dia keluar lagu tu lah. Yang kelima, kerana menyeksa diri dengan cara lagu ni. Tinggal anak bini, ada anak bini tinggal. Kalau tak bini lagi molek baru tak bini tu.
Jadi padahal masih muda, mereka perlu kepada kahwin, tinggal pergi duduk situ. Yang keenam, kerana dengan buat gini orang akan anggap dia ni wali, akan buat gitu. Itu makna mendedahkan orang kepada fitnah dan diri sendiri juga kepada fitnah. Dan dia akan berasa lebih. Dalam buku ni banyaklah ceritanya. Cerita cerita-cerita gini, lagu mana yang jadi gitu, minat nak buat gitu tu manusia ni. Banyak sebab dia. Jadi kita tidak nak itu semualah. Ini misalnya satu contoh. Contoh ayatnya, manusia ni kadang-kadang kerana perasaan dia bukan dia boleh sanggup manusia. Ini cerita Ibrahim bin Adham. Dia belajar makrifat ni daripada siapa? Dia sendiri royak. Dia kata, saya belajar makrifat daripada seorang padri. Kata dia, orang panggil Sam'an, padri itu. Saya pernah masuk ke dalam gereja dia. Saya pun kata, hai Sam'an, berapa lama engkau duduk di dalam gereja engkau ini? Dia kata 70 tahun. Duduk lagu tu tak cara ke dunia, ibadat cara dia. Saya pun tanya dia, kata Ibrahim bin Adham, makananmu apa dia makan yang boleh hidup ni? Ya Hanifi, kata dia. Hanifi ni kan Hanifiyah, pengikut Nabi Muhammad ni. Al-Hanifiyatus Samhah. Ya Hanifi, kata dia. Wahai orang Islam, apa perlu kamu tanya benda-benda gini ni? Dia kata, wa ma da'aka ila hadha? Saya pun kata, saya nak tahu lah, nak tahu. Dia pun kata, sehari semalam mes putih, kacang putih tu, kacang putih tu, kacang putih tu, semutih sehari makan. Saya pun kata, nak cukup lagu mana semutih ni sehari ni? Dia pun kata, apa yang gini monyet di lagu ni? Tengok kata dia. Tengok. Dia tunjuklah. Tak tengok orang duk angkat. Saya pun kata iyalah. Dia kata tiap-tiap tahun mereka mari jumpa dengan saya. Sehari lah. Lepas pada sehari tu orang tak cara dah kat akunya. Ceritanya dia ni sepanjang tahun dia duduk ibadat cara dia lah. Lepas tu dalam setahun sekali orang mari, macam gaya orang mari jumpa dengan dia. Mereka hiasi gerejaku, mereka bertawaf di sekeliling gerejaku, mereka mengagungkan aku. Bila aku berasa letih beribadat, kata dia, aku ingat hari itu, kata dia. Tengok manusia nak ya. Kerana benda yang palsu gini dia. Aku ingat kepada hari itu, kata dia. Fa ana ahtamilu juhda sanatin li'izzi sa'atin. Aku sanggup menanggung derita susah payah sepanjang tahun ni untuk mendapat kemuliaan seketika saja. Sehari. Satu hari ni orang mari pelebih kat aku. Tak kira lah kucuk tangan, kucuk kaki aku, basuh kaki aku, ambil air, minum. Dia puas hati dengan itu. Ini manusia namanya. Fahtamil ya Hanifi juhda sa'atin li'izzil abad. Wahai orang Islam, kata dia, Hanifi, kata dia, kamu kena tanggunglah derita seketika ni untuk mendapat kemuliaan abadi. Makrifat ini melekat dalam hati aku, kata Ibrahim Adham. Faqala aziduka. Dia apa kata? Nak lagi? Nak tahu lagi? Saya kata nak tahu lagi. Dia kata turun daripada gereja ni, turun. Saya pun turun daripada gereja tempat dia ibadat tu datang. Dia pun hola ke saya dalam satu timba. Dalam satu timba tu ada 20 biji kacang putih. Kacang putih dia makan tu. 20 putih ada dalam tu. Dia hola tu dengan tali. Dia hola tu. Faqala li. Dia pun kata kat aku, pergi masuk dalam gereja tu, pergi masuk tempat tu, tempat orang ramai. Sebab tadi aku tengok pokok dia tu nampak tu. Aku duk hala bui kemu tu, dia nampak pokok tu nampak. Aku pun masuklah tempat orang ramai. Bila masuk, pokok Nasara ni pun mengerumuni aku, kata dia. Mari sekeliling aku.
Dia kata, wahai Hanifi, kata dia. Orang Islam, kata dia. Muslim lah kita kata senang. Syekh tadi hola ke apa kamu, kata dia. Saya kata makanan dia. Dia hola kat aku makanan dia. Lepas tu pupuk dia pun kata, apa mu nak aku dia makanan? Kami ni lebih berhak untuk mendapat makanan dia tu, kata dia. Ginilah, kamu tahu kamu nak jual berapa? Nak jual berapa? Saya pun kata 20 dinar lah sebutir. 20 dinar sebutir. Mereka pun puas selalu 20 dinar. Saya pun balik jumpa semula dengan syekh tu. Dengan padri tadi. Dia kata, mu silap mu, kata dia. Kalau mu tawar kepada mereka 20,000 dinar untuk sebutir, mereka akan bagi, kata dia. Tu dia. Mereka akan bagi. Inilah kelebihan aku, kata dia. Kalau duduk ibadat Tuhan tak cara ke dunia ni. Ini kelebihan aku. Tengok betapa orang memuliakan aku. Kata dia. Hak ni benda hak dia nak. Kadang-kadang kita tengok orang ni tak singgung, dia ada benda ni. Hak dia nak tu dunia juga. Hak tu bahaya. Nak keramat, nak kau tegur ni. Lepas tu kenal lah kalau orang air tawar, nak suruh siup dah. Mana orang ambil berkat dengan kita. Bahaya tu benda-benda lagu tu. Orang sunnah tak suka benda-benda lagu tu. Tak apalah. Hak ni cerita orang Kristian pun ada gitu gini. Tak apalah. Hak kita naknya hak orang Islam buat. Hak orang Islam buat ni tak ada ajaran Nabi kita. Hak dia ambil ni daripada Yahudi, daripada Kristian, daripada agama lain lagi, banyak lagi yang lain. Kita tengok lagi. Hak menyeksakan diri. Hak ni pun ada juga. Di dalam ajaran tasawuf ini. Yahya bin Mu'adz, ini pun orang tasawuf juga. Dia kata ke dia, kalau kamu tahu lapar itu dijual di pasar, orang jual lapar kedai, kata dia, maka tidak sepatut orang mencari akhirat ni kalau dia nak pergi pasar tu dia nak beli benda lain. Maknanya lebih gitu mau lapar ni, mana sepatutnya dia kena beli lapar tu, jangan beli ke lain, dia tak akan beli ke lain. Lepas tu banyak lagi cerita ni. Lepas tu hak kelebihan lapar ni, dalam kitab Ihya pun banyak juga sebut kelebihan lapar ni, mari hadis ke apa, sedangkan tidak ada satu pun yang sahih. Hadis maudhu' saja. Lepas tu banyak lagi yang lain. Lepas tu demo ni ajar banyak lagi. Hak pensi minta sedekah ke apa, hak tu hak molek. Minta sedekah, tak sedek cara dia. Ni jadi sebuah budak mengharapkan orang. Misalnya dia kata, Tusi berkata, al-aklu bis-su'al ajmalu min al-akli bit-taqwa. Kalau makan hasil daripada minta dengan orang tu lebih baik daripada makan dengan cara takwa, dengan cara biasa. Lepas tu banyaklah yang seumpama ini banyak. An-Nafzi Ar-Randi meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Kharraz, dia ni hola tangan kalau orang minta. Summa syai'un lillah, minta lah apa-apa kerana Allah. Ni amalan orang-orang sufi. Molek dia anggap lagu ni. Dan kelebihan tokoh-tokoh dia ni buat lagu ni kelebihan. Maknanya kalau nak jadi wali lagu tu kena lagu ni lah cara. Lepas tu banyak lah. Kita tidak nak itu semua, nak pilih-pilih je. Ni ceritanya hak tak makan ni biar lapar ni, biar molek ni. Hak ni lah hak moleknya. Iaitu Abu Talib Al-Makki berkata, orang khawas dia tidak duduk di satu tempat. Tak apa tu.
Lepas tu ada dia tidak duduk di satu tempat lebih daripada 40 hari. Dan dia kira itu adalah mencacatkan tawakul dia. Jadi dia sentiasa menguji diri dia, dan menyingkap hal dia. Lepas tu diriwayatkan daripada ba'dhi syuyukh, dia kata saya duduk di padang pasir selama 11 hari, tak makan ke apa. Jadi molek lagu tu. Cara tu mudah tu lagu tu. Biasa beramal molek tak makan lagu tu. Lepas tu contoh banyak lagi ni hak tak makan ni. Sya'rani meriwayatkan daripada syekh dia Aminuddin, ada seorang salah seorang daripada arbabil ahwal duduk di Shan Salamun sebelah timur, kata dia. Duduk di padang pasir di kawasan tu. Dia duduk agak dia duduk dalam ni duri-duri, duduk dalam kawasan berduri. Lepas tu dalam kawasan tempat dia duduk tu ular, serigala duduk, dan macam-macam lagi lah. Ni hak pelik ni bagi dia ni, dia kata keramat ni. Ni lagu tak apa. Ni hak menyeksa diri, ibadat ni menyeksa diri. Sya'rani kata dalam tabaqatnya, ambil daripada kisah Badawi ni, kisah Al-Badawi, Ahmad Al-Badawi. Ni pun orang tasawuf juga. Dia ni semayang tula nahari wa laylihi qa'iman syakhisan bi basarihi ila as-sama'. Siang malam duduk kelih alah ke langit, balik mata, merah mata dia. Seperti apa? Seperti bara, kata dia. 40 hari lebih dia tak makan, tak minum, tak tidur, duduk lagu tu. Jadi molek ni buat lagu ni, molek. Al-Manufi pula berkata, dia tak sekurang ni masing-masing nak pelebih syekh dia ni. Syekh tarekat ni, orang tarekat ni dia pelebih syekh tarekat dia. Lebih tu ke mana? Lagu tak dia lebih. Kalau boleh buat lagu tu, kau lebih. Abul Huda Ar-Rifa'i dia kata, duduk selama 12 tahun lagu tu, di mana Abul Huda Ar-Rifa'i wa yaqul al-Manufi wa Abul Huda Ar-Rifa'i anna mukuthahu hadha, duduk tadi Syekh Badawi tadi 12 tahun lagu tu, selama 12 tahun duduk lagu tu keadaan. Lepas tu mereka berdua berkata, wa makatha 'ala sutuh, dia duduk atas sutuh ni, tak tahu hujan, tak tahu panas, tak tahu gapo. Atas sutuh ni atas rumah lah. Duduk situ selama 12 tahun, tak gila duduk situ. Kita kata buai, kalau pergi masa buai, pas duduk siapa dia saja lagu tu, buat lagu tu. Ni kita nak ayatnya jauh lari daripada sunnah ni. Siapa dia ajar tu? Sebab kalau kita kata kalau duduk bawah jendera, tidur atas katil, atas lembek, duduk sini baru tak jendera, takut jatuh guling. No, kita kata duduk situ. Lepas tu ni bukan seorang ni sebut, Tusi, Qushairi, Attar, Hijwairi, Ghazali, Sya'rani dan lain-lain menyebutkan. Shibli, orang masyhur ni, orang tasawuf besar ni, dia celak mata dia bukan dengan celak biasa, celak dengan garam. Li'atada as-sahar wa la ya'khudhu an-nawm. Supaya apa? Supaya dia tak jendera tidur. Tak ngantuk. Kadang-kadang dia buat annahu kana yuhmil mil fayaktahilu bihi. Dia panah besi celuk tu kan, awak celuk tu. Hak celuk tu kan? Itu celuk dia, batai celuk tu. Dia panah hak tu, dia itu di mata dia. Siapa dia suruh lagu ni? Siapa dia suruh? Orang kata tasawuf nak ikut sangat tu, dia nak ikut ni kau. Lagu ni kau. Tak betul ni lagu ni. Kena ikut sunnah Nabi. Punah lagu ni. Kadang-kadang dia bercelak dengan besi panah. Qushairi dalam risalahnya berkata, tertibus suluk. Dia kata aku tak boleh tidur supaya apa? Supaya tidak hilang satu lahzah pun daripada berzikir kepada Allah. Tak sih.
Aku duduk di atas batu, kok tajam-tajam tu kata dia. Di rumah. Dan letak. Kalau berdiri pun berdiri di atas batu tu. Dan aku duduk dekat mana? Dekat jurang. Sebelah ni aku duduk cacat tepi tu, tepi. Alik ni gaung. Jatuh, guling, bawah. Mati duduk situ. Dia kata aku letak situ. Wa fauqi syahid. Sebelah alik ni pula gunung yang tinggi ni. Situ lah buat ibadat. Molek. Supaya apa? Supaya tak ngatuk. Kalau ngatuk ke bawah jatuh. Jatuh mati. Itu cara. Bila Nabi SAW ajar buat lagu ni seksa Kediri gini mau siapa tak tidur. Hadis yang kita baca tadi berkenaan dengan waktu Nabi SAW larang. Ni siapa puluh-puluh tahun, belah tahun ni apa cerita? Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar dulu. Masyhur dia pun orang sufi besar juga. Masyhur. Dia petik daripada Ahmad Ad-Dardir. Orang sufi juga. Mana ini orang-orang tasawuf sebut benda ni sebagai kelebihan. Kau banyak buat lagu ni, kau kelebih. Dia pun sebut, tak ada komen apa. Maknanya orang kalau tidak ikut cara Quran dan Sunnah, tak ada molek belaka. Dah muka orang sufi buat molek lah. Dah muka orang besar buat molek lah. Dia kata ke dia duduk raddada dzikr, nabulah, duduk mulai zikir, nabulah. Siapa zikir itu membakar tubuhnya, kata dia. Dan menghilangkan dagingnya dan darahnya, sehingga tinggal kulit dengan tulang saja dia. Mana tak cara makan minum ke apa. Ini yang disebutkan. Ada rujukan semua. Ad-Duraini Abdul Aziz As-Sufi meriwayatkan daripada Daud bin Abi Hind. Dia puasa 40 tahun. Dan dia tidak pergi, tak jumpa dengan orang, tak jumpa dengan anak bini pun tak jumpa. Lepas tu orang buat mari bekah. Buat mari bekah tu ada air kurang lah. Dia jerit. Air mata tu biar penuh bekah tu. Lepas tu dia cerita Habib Bakar Ash-Shibli lagi. Hak ni dipetik oleh Fariduddin Attar. Dulu ada ni Tazkiratul Awliya, dicetak tempat kita ni pun ada. Kalau baca dalam ni banyak benda lah cerita. Lekeh Nabi-Nabi, lekeh mukjizat Nabi-Nabi. Lebih lagi apa-apa wali. Dia kata apa? Abu Bakar Shibli ni, dia kalau dia ibadat, dia tangan dia ni ada rotan, ada qadib, rotan kau kayu kau kita kata, dia pukul paha dia, betih dia, sehingga cabuk daging. Dia bahaya kaki dia. Mana kalau mengatuk dia bahaya. Nak suruh ibadat, nak ibadat. Nak semaya. Dia bahaya paha, bahaya betih, hatta tabaddada lahmuhu wa tanathara. Sehingga berselerak daging, cabut daging. Gapo dia lagu ni mau ni? Cuba buat mari, seorang sahabat buat lagu ni. Ni pula Abdul Aziz Ad-Dabbar cerita tentang seorang sufi pula. Dia lagu mana? Di peringkat mujahadah dia, di peringkat permulaan, dia ikat kaki dia, dia halqah datang. Kepala ke bawah 90 kali seksa diri dia lagu tu. 90 kali. Kalau makna salah kadang-kadang tak ada buat kau, tak terbuat kau, dia hukum lagu tu lah diri dia. Dia hukum diri tu. Ni pula cerita Imaduddin Al-Umawi, kisah seorang sufi India pula. Bukan setempat, mana-mana serupa lagu tu. Dia jerit tubik air mata pelik juga sebelah. Kau sebelah lagi tak tubik air mata. Dia pun marah ke mata dia, tak tubik air mata. Tak tubik air mata dia, kata dia. Gitulah kira-kiranya. La uharrimannaki an-nazar ila dunya, kata dia. Wa ghamada 'ainahu falam yaftah 'ainahu akthar min 60 sanatan. Dahsyat. Dia pun marah ke mata dia, tak tubik air mata sebelah tu. Dia kata aku akan menghalang engkau daripada memandang dunia, melihat dunia. Dia pun pejai mata tak tubik air mata tadi. Pejai hak tu tak buka sampai 60 tahun. Buat dia bangga ni lagu ni. Lebih tengok. Tak tahu. Punah dah lah. Lagu ni kau Islam.
tarekat hak nak. Apa tu banyak lagi lah lain-lain lagi. Pendek kalau cerita-cerita ni. Fariduddin yang digelarkan dengan Ganj Shakar. Ni orang sufi besar di India ni. Orang cerita tentang dia. Dia gantung diri dia, tubuh dia gantung, kaki ke atas, kepala ke bawah, dalam telaga. Walam yazal ala hadhihi alhala 40 sanatan. 40 tahun duduk lagu tu. Maya macam mana weh? Tak tahu. Tak makan, tak minum apa-apa. Orang dia kata tengok hebat. 40 tahun tak makan, tak minum hidup. Kok tu pula dia bagi. Tak cakap tu. Maya puasa tu lagu mana? Pahaga ke lain lagi. Apa yang buat lagu ni untuk apa? Nabi SAW pun ada tinggal semaya terlepas daripada waktu dia buat lagu ni. Tak ada apa. Kalau tak ada, patut qada. Semaya sunat Nabi qada. Gitu je. Tak ada sesok diri gini. Lepas tu sufi yang lain pula, Ahmad Abdul Haq. Ni pun India juga. Dia gali untuk diri dia kubur. Duduk ibadat dalam tu selama 6 bulan. Hak ni orang kita pun amal, sampai kita orang kita pun tutup guru kita pun amal juga. Molek tu lagu tu. Lepas tu banyak lagi lah hak lain-lain. Kalau nak disebutkan sangat banyak. Jadi hak ni kesimpulannya, tasawuf hak ada lah ni, hak tersebar rata ni. Kalau kita nak kata hak tadi tu tidak betul, tak apa, tak betul. Tapi hak itulah yang disebar. Hak itulah yang ada dalam kitab-kitab muktabar tasawuf, cerita-cerita tasawuf. Hak orang duduk percaya apa hak tu. Kalau tidak betul, tak boleh pakai lah. Tak usah pakai, boleh lah. Pakai Quran dengan hadis, senang. Hak ni terpelihara, hak tu dah. Kalau nak pakai juga hak tu, terpaksa kena tinggal Quran dan sunnah. Pada di mana hak kata, dakwa kata Quran lebih, hadis lebih tu. Dah kena nak amal hak tu. Itulah yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin dia, ketua-ketua tarekat. Dia buat lagu tu molek. Dia tu jadi lebih kerana dia buat lagu tu lah. Orang bawah ni pun apa? Kalau nak jadi lagu tu kena buat lagu tu. Itulah caranya. Tak boleh. Ini semua bercanggah. Nabi SAW setara tadi yang tak widah tu. Tak widah. Marah kita semua. Sebab apa? Dia akan tinggal jadi bid'ah, jadi ghalin, jadi muta'ammiqin. Tetapi orang-orang tasawuf, kalau kita kata lagu tu, dia marah. Sepatutnya kita sebagai orang Islam dan tasawuf ni percaya kepada Quran dan hadis lagi, royak terima kasih. Sepatutnya cuba carilah dalam Quran, cuba royak duduk mana hadisnya. Siapa dia yang lebih zahid daripada Nabi? Kalau ada orang lain kata ada orang lain lebih zahid daripada Nabi, kafir selalu dia, kena mengucap selalu. Dalam hadis ni Nabi SAW kata, aku paling kenal Tuhan. Aku tidak buat lagu tu. Aku paling takut ke dia. Apa tu? Dia tak ada buat lagu tu. Macam mana kita nak menjadikan hak ni sebagai contoh? Nak ikut hak ni? Tak boleh. Rosak tu ni. Itu sebab ulama-ulama yang menentang tasawuf, hak dia tentangnya tasawuf lagu ni lah. Kalau tasawuf dengan arti ihsan, hak dalam hadis sebut tu, tazkiyatun nafs, hak dalam Quran sebut tu, hak jaga marah, suruh jangan marah, suruh sabar, suruh berkasih sayang, suruh bersimpati, suruh gitu gini. Hak tu ada dalam Quran, dalam hadis dah. Apa perlu kepada tasawuf? Apa perlu kan tawakul? Hak tu ada. Muhasabah diri, hak tu ada. Anak ke dia lagi tak cukup. Zikir. Nabi kau nak berlakon tu. Setiap geri ada berlakon tu. Tengok cermin ada. Pakai baju baru ada. Nak masuk jamban ada, nak tidur ada, bangun daripada tidur ada, nak makan ada, lepas makan ada. Ada berlakon. Nak masuk kedai ada, baca. Ada berlakon. Lepas nak zikir mana? Lagi. Zikir tu lah hak paling moleknya. Tapi orang tak salah tukar. Ni zikir kena hak ni. Jadi hak ni lebih. Tapi mulut kata Quran dan sunnah lebih. Tapi dari segi amalannya hak sunnah tak pakai. Quran tak baca. Dah apa? Dah zikir nak suruh laksa. Zikir cara ni dikenal belaksa. Mana nak percaya ke Quran gaponya? Hak no tak ada dah. Lepas tu selawat hak Nabi bagi mereka tak pandai. Buat mari pula. Selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat macam-macam. Fadilatnya lebih pada baca Quran.
fadilah. Mari mana ni? Pada hakikatnya ini menyeleweng daripada Islam dan nak lari orang Islam daripada Quran dan zikir-zikir Nabi kepada hak lain. Tu pada hakikatnya. Tapi atas nama Islam dalam bentuk tasawuf. Kalau hak ni tak boleh. Kalau tasawuf hak tadi ada dah dalam Quran, dalam hadis. Hak tu kita tidak nafi hak tu. Hak tu molek. Walaupun sampai Nabi tak ada tasawuf, tak ada nama tasawuf pun. Tak apa, kita boleh terima lagi. Biarlah bubuh nama tasawuf, tak apa. Asalkan jangan lari daripada Quran dan Sunnah. Bukan kita anti tasawuf. Tasawuf tu molek. Kalau hak tu ada dah dalam Quran dan Sunnah. Nak geria lagi hak lain. Hak lain tidak terjamin. Tengok tadi. Kalau kita terima hak lagu tadi, kita nak kata pemimpin tasawuf molek ke tidak? Pemimpin tasawuf ni wali, dia mesti sesuai dengan Quran dengan Sunnah. Kalau tidak, tak boleh jadi wali. Sesuatu ayat lah. Orang-orang tasawuf sendiri berkata lagu tu, dia mesti menepati Sunnah. Dia tak di Sunnah kalau lagu tu menyeksa diri gitu mau. Tak ada semua ni menyebabkan orang Islam jadi mundur. Musuh Islam suka sangat lah kalau lagu tu. Tak cara ke dunia, biar dia ikutlah siapa berita, siapa nak gapo pun ikutlah. Kita kira ibadat kita lari daripada dunia ni, lari pergi dalam hutan, pergi puncak gunung, pergi. Sama dia ajar Islam datang nak baiki masyarakat. Tengok dalam semua segi canggah berlaku. Tapi mungkin orang kalau kita kejek Syiah, kita kritik Syiah, orang tak marah mana. Mungkin Syiah tu bukan kita tidak Syiah. Tapi kalau sebut tasawuf, marah. Dia tidak tahu gapo dia kan tasawuf tu. Cuma tahu hak ni. Akan menjadi masalah lah. Hak tasawuf, hak Nabi SAW ajar, tak ada gapo. Hak itulah tasawuf yang murni. Orang panggil tasawuf sunni. Hak ni hak lagu tadi tasawuf bid'i. Maka lu tengok dari segi silsilah sanak dia tu pula tu, iman 12, iman yang ke-8. Situ tak tu lah Syiah pula tu. Syiah pula. Kalau campur hak tu. Lepas tu hak lain Hasan Basri. Tarik lain tak ada dah lah Hasan Basri. Hak Sayyidina Ali tak aja tak pernah jumpa dengan Hasan Basri. Hak lain tak layak. Nabi SAW pun nak bui ilmu makrifat, ilmu hakikat ni tak ada di kalangan sahabat dia hak layak kecuali Sayyidina Ali saja. Ini tidak Syiah. Sayyidina Ali pula tak ada seramai-ramai anak murid dia kecuali seorang Hasan Basri. Tu pun tidak anak murid dia. Orang tak tahu boleh terima macam dia kata. Wah, Hasan Basri terima lah ke mana? Daripada Sayyidina Ali ilmu tasawuf, alam arwah kata dia. Habis cerita kita. Nah. Lagu ni sebab tu payah. Segala ilmu tidak berguna di hadapan orang tasawuf. Sebab apa? Dia boleh terima ilmu daripada Nabi Khadir pun boleh, daripada Khadir pun boleh, daripada orang ni pun boleh. Alam arwah. Dia ada alam lain. Kita ni demo alam kulit ya kata dia. Dia pokok dia no alam isi. Hak ni lah yang jadi payah. Tak lagi lah. Kita kena tinggal berhati-hatilah hak ni. Ya betulnya iaitu mengikut Quran dan Sunnah. Jangan sampai jadi bid'ah dalam agama. Jangan ghulu, jangan ta'ammuk. Jangan. Kalau ada hak tu tak ada guna. Kita terpedaya. Kita saja berasa kita ni molek. Padahalnya tak ada gap. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Duk berasa duk buat molek. Padahalnya tak ada gap satu. Sia-sia saja. Wallahu a'lam.